Membuka sesebuah perniagaan perlukan ilmu pengetahuan yang banyak. Tapi bagaimana caranya untuk kembangkan perniagaan anda dengan mudah? Pada 6 Oktober 2020, Cool FM akan membincangkan topik ini di webinar Cool bersama tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajah Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia. Najib As-Sadok, Ketua Pegawai Eksekutif Momentum Internet Sendirian Berhad. Syirazdin Karim, Ketua Pegawai Eksekutif Syiraz Project Sendirian Berhad. Klik follow Facebook page Cool FM sekarang untuk menonton webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai bersama Cool FM. Eksklusif di Cool FM. Selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda. Alhamdulillah, hari ini 6 hari bulan Oktober 2020. Ini adalah masanya, ini adalah detiknya. Webinar Cool untuk kali yang ketiga. Apapun, AG nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kami di webinar Cool yang pertama, webinar Cool yang kedua, dan ini adalah webinar Cool yang ketiga. Dan ini sangat-sangat penting untuk anda semua. Tak kisahlah di mana saja anda berada dekat pejabat, anda berada dekat rumah, dekat dalam kereta sekalipun. Tapi dalam kita tu tak payah tengoklah, just on, dengar apa yang kami nak borakkan kerana ini sangat-sangat insya-Allah sedikit sebanyak 1 jam setengah ni kami akan berkongsi korek rahsia, tips dan juga bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang berjaya. Semua ini akan kami katakan bercerita mengenai usahawan, bercerita mengenai perniagaan. Apapun sekarang ni di Facebook Cool FM, anda yang sedang menonton berpeluang untuk menang bersama kami wang tunai berjumlah RM200 untuk satu soalan. Berapa banyak soalan itu terpulang tengok mood. Kalau mood baik je, saya akan bagi banyak soalan. So ada banyak RM200 akan kami berikan kepada anda. Tapi ada syaratnya. Syaratnya sangat-sangat mudah. Apa yang perlu anda lakukan, anda kena like Facebook Cool FM, anda kena follow Facebook Cool FM dan anda kena share, okey? Share webinar Cool kita pada hari ini, ketika ini kepada 5 orang dan lebih. Lagi bagus, lagi banyak peluang tersebut menanti anda. Dan soalan-soalan semua akan kami ajukan berdasarkan apa yang kami borakkan dan juga soalan-soalan berkaitan dengan info-info dunia perniagaan. Baik, sekarang ni saya nak terus perkenalkan kepada anda tetamu-tetamu hebat kita pada hari ini kerana topiknya ialah peluang untuk kembangkan bisnes anda. Tak kisah, bisnes adalah perniagaan. Perniagaan boleh dijadikan sebagai satu input untuk kita menjana ekonomi diri kita sendiri. Daripada sekecil-kecil perniagaan sehinggalah menjadi besar kebabum sekalipun, tapi perlu ada permulaan, perlu ada langkah dan yang paling penting perlu ada ilmu. Saya percaya panel-panel kita yang hadir pada hari ini setuju bila saya katakan ilmu itu sangat-sangat penting. Sebab saya ada dengar ramai yang kata kita boleh je nak cebur dunia perniagaan. Tapi hakikatnya apa yang kita belajar? Ilmu apa yang kita dapat? Ilmu daripada seorang mentor, ilmu daripada kegagalan ataupun ilmu daripada tuah yang kita perolehi. Baik, untuk hari ini panel yang kami maksudkan, kita nak perkenalkan kepada anda Tuan Najib As-Sadok, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Momentum Internet Sendirian Berhad. Mula menceburi bidang bisnes pada tahun 2006. Masa tu dia pakai kereta kancil lagi. Dia cakap macam tu lah, seingat saya. Lepas tu dia jual, lepas tu dia beli balik kereta tu. Momentum orang cakap tu sentimental value. Itu saya kenal beliau. Betapa dia sayangnya nilai sentimental value. Itu pun kita nak tanya juga tips tu. Dan yang pasti ada beberapa buku terbitan beliau sendiri dan banyak membantu ribuan usahawan yang ingin berjaya. Jadi selamat datang Najib As-Sadok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AG, sihat? Terima kasih jemput saya datang ke Cool FM webinar kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Najib adalah seorang usahawan yang sangat berjaya. InsyaAllah. Menceburi bidang perniagaan ini lain macam sikit sebab dia share apa yang dia ada, dia share dan dia tidak kerikut. Maknanya kalau student dia nak belajar benda yang dia buat pun dia akan ajar juga. Tak ada simpan-simpan Najib Tak, kita pegang pada prinsip kalau kita bagi satu tu Allah Ta'ala akan pulangkan berkali ganda. Ya. Saya percaya yang tu. Walaupun dulu awal-awal berniaga pun kita tak percaya. Ya. Kita ingatkan bisnes ni mencabar sebab ada banyak pesaing. Tapi saya fikir balik yang tak ada pesaing kalau kita jual air je. Contoh kita buat bekalkan air syarikat air Johor. Tu tak ada pesaing je. Kalau yang lain tu saya dah fikir-fikir tak ada. Kan? Mana ada. Kita keluar karipap, orang keluar karipap angin. Betul, boleh teropong Singapura. Karipap King Kong lagi. Kaki King Kong lagi. Macam-macam. So banyak. So jadi bila saya fikir tentang pesaing, apa yang saya nampak adalah sebenarnya bisnes ni kalau kita tahu kekuatan produk, kita tahu macam mana orang kata nak memenangi hati pelanggan,
So insya-Allah bisnes tu boleh berkembang. InsyaAllah. Itu sedikit mukadimahnya bersama dengan Najib As-Sadok, dan tetamu seterusnya kita bersama dengan Shirazdin Karim. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Shiraz Project Sdn Bhd yang telah pun bertapak sejak tahun 2011 lagi dan telah pun berkhidmat dalam industri pengurusan acara selama 20 tahun, dan sebenarnya beliau telah banyak terlibat membawa artis-artis dalam dan juga luar negara. Very professional, dan orang cakap tu luar biasa, sebab saya dah sempat berborak bersama dengan Shiraz sebelum kita ke udara secara langsung ni. Antara cabaran-cabaran dia cakap, sangat mencabar, tidak semudah seperti nak buka funfair. Saya rasa funfair pun mencabar juga. Jadi Shiraz, selamat malam. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada AG dan juga Cool FM sudi menjemput Shiraz untuk sedikit sebanyak share pengalaman saya di bidang event dan juga konsert lah. InsyaAllah. Event dan juga konsert. Saya pernah bekerja sama juga dengan Shiraz, Alhamdulillah, ketika konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza 2 tahun lepas. Tahun lepas, Alhamdulillah. Bila tanya Shiraz, itu antara kejayaan konsert terbesar jugalah. Dengan betul. Kehadiran full house 12,000 orang, dengan nama Datuk Seri Siti Nurhaliza itu sendiri, kerjasama yang diberikan. Tapi Shiraz, saya tertanya juga, untuk menghasilkan satu perniagaan pengurusan acara, itu adalah satu perniagaan yang tak ramai berani mencuba, sebab dia nak menguruskan. Apa yang membuatkan Shiraz cakap I can do this? Actually orang gila je buat konsert. Sebab nak buat konsert ni sangat susah. Satu, kita kena deal dengan beratus orang. Katalah average konsert yang kita buat, kru kita saja dekat 200 orang. Itu baru internal team. Nak dapat permit, nak liaise dengan artis, macam-macam. Kita kena lalui, tempuhi. Persediaan dia paling kurang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ya, untuk menghasilkan, untuk merealisasikan 3 jam punya konsert. Betul. Orang ingat nak buat konsert ni macam funfair. Senang je, pacak je benda, letak kaunter tiket, dah jalan. Susah sangat. Sangat susah untuk buat konsert lah terutamanya. Apa yang menguatkan Shiraz untuk carry on? For the love of music lah kot. Sebab saya memang suka music. Itu nombor 1. Nombor 2, saya rasa the coming together of semua orang. Mula-mula artis, musician, production, fans. Semua orang akan bergabung untuk satu objektif, music. Jadi itulah I rasa driving force saya lah. Baik, itu dia sedikit sebanyak mengenai mereka berdua, tapi sebenarnya hadirnya tetamu-tetamu kita pada hari ini untuk memberikan inspirasi, ya Najib, kepada tetamu-tetamu, kepada anda yang sedang menyaksikan kami. Ingat, anda like, anda share 5 orang. Sebentar lagi saya akan ajukan soalan, anda berpeluang untuk menang RM200. Jawab soalan di Facebook kami. Jangan bimbang, soalan senang-senang, tak jadi masalah. Tak semua soalan boleh jawab. So sekarang saya nak tanya Najib As-Sadok, soalan yang boleh dijawab juga. Seseorang individu itu ada berkeinginan untuk berubah, ada keinginan untuk berada satu level lagi ke hadapan. Setelah apa yang dilaluinya sebelum ni mungkin tidak berjaya. Maknanya dia terfikir, aku nak bisnes. Aku nak bisnes apa? Itu soalan dia. Okay. Saya percaya AG, kan, kita yang berniaga ni setiap orang dia ada matlamat dia. Dia ada sebab dia ada punca kenapa yang mendorong dia nak buat bisnes. Padahal sebenarnya kita ada pilihan untuk bekerja makan gaji. Kan, saya pun bila saya habis belajar di UTM, saya ada pilihan untuk jadi engineer. Tapi bila saya fikir, kan, saya melihat kita ni orang susah. Mak saya membesarkan saya dalam keadaan ayah saya meninggal waktu saya umur 11 tahun. So mak hanya kerja kilang. Adik-beradik saya 6 orang, saya yang sulung. Baik. So kalau bukan kerana memikirkan tekanan yang kita kena bantu mak kita, kan, menyudahkan persekolahan adik-adik, saya tak fikir saya berniaga sekarang. Mungkin saya bekerja. Tapi sebab kesusahan hidup dan kita ada faktor nak membantu keluarga, jadi dia menyebabkan saya terpaksa keluar daripada kebiasaan. Yang kalau zaman-zaman dulu tahun 2000 awal-awal, kan, main motor 125Z. Tu dah lepas zaman Rizak. Dia masuk 125Z. Sekarang Y-Suku. Two stroke. Tak main 4 stroke macam anak ikan sangat. So kita macam, patutnya saya melalui zaman tu, tapi saya tak dapat nak enjoy benda tu. Sebab setiap hari kita fikir, kalau saya bangun,
Siapa nak tolong mak saya nanti? Saya fahamkan, minta maaf Najib Dengar cerita pijak rumah pun rasa macam nak roboh. Dah tersengit-sengit. Betul. Kalau saya selalu tunjuk pada audiens saya bila saya buat FB live ke, saya tunjuk rumah yang saya tumpah, rumah arwah atuk saya, dia dah nak roboh dah. Rumah tu dibina awal tahun 50-an. So bila saya fikir takkanlah saya nak biarkan mak saya seorang-seorang. Nanti kalau saya dah berkeluarga, takkan saya nak biarkan anak saya hidup macam tu. Kan? Dan TV3 bagus, banyak tunjukkan rancangan bersamamu. Setiap kali macam tengok, ada contoh macam tu lah rumahnya. saya tengok saya berada dalam keadaan macam tu. Dan saya tak nak membiarkan keluarga saya jadi macam tu. Jadi saya bangkit untuk berniaga. Walaupun peringkat awal kita tak tahu, kita ingat berniaga tu senang. Kan Dr. Azizan pun ada tulis mudahnya berniaga. Saya baru ni saya cakap dengan dia, doktor, saya tak setuju tajuk buku ni, patut kita tukar. Susahnya berniaga. Dia tulis mudahnya berniaga. Dia pun gelak dengan benda tu. Sebab yelah, kita ingat ambil barang, ambil stok, tunjuk kat orang pun nak beli. Masalahnya tak, kita always dapat no compare to yes. Dan saya belajar untuk dapatkan satu yes, kita paling tidak AG, kita kena tempuhi 10 no. Dan barulah yang ke-11 baru dapat yes. Itu pun selepas kita dah ada sedikit ilmu, sedikit bimbingan dan belajar pada orang yang dah pernah lalu jalan tu. Jadi bila saya fikir AG, dulu saya terfikir saya minat teknologi, saya minat internet. Dan masa tu memang saya banyak buang masa main MIRC. Saya tak tahu AG sempat ke tidak. Tapi saya habiskan masa. Zaman Friendster. So saya fikir kenapa tak boleh ke guna internet ni cari customer? Daripada masa tu saya jadi salesman tau. Saya penat pergi ke jabatan sana, ke pejabat sana, pejabat sini, pergi buat sales tau AG. Awak berjaya menghidup peluang daripada internet. Saya nampak peluang. Masa tu saya main internet. Masa tu saya tengah main Counter Strike. Kan? Dan saya dah terbunuh. So saya macam susah. Main game pun tak gerti. Main game pun tak pandai. So saya fikir patutnya internet ni boleh guna untuk tarik customer. Tahun bila tu? Tahun 2009 yang saya fikir. 2009 yang saya fikir, saya explore, saya cari. Dan masa tu AG, saya janji kalau satu hari nanti aku boleh faham benda ni, aku akan ajak orang lain untuk faham benda ni. Wow. Okay, kita hold-kan kata-kata Najib As-Sadok di situ. Kita akan kembali bersama dengan Najib As-Sadok. Dan sekarang kita bersama dengan tetamu, seorang lagi yang saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi bila saya buat macam ni. Kenal? Anda kenal siapa tu? Trademark tu memang saya dah tahu sangat sebab saya pun pernah bekerja rapat dengan beliau. Ku putih, manalah putih. Tak lain tahu kan, Datuk Seri Dr. Hajah Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Vida Beauty. Dan yang pasti Datuk Seri Vida ni terlalu banyak jalan ceritanya, selok-beloknya, pengalamannya. Dan saya pernah juga berborak dengan Datuk Seri Vida. Datuk Seri Vida mengatakan sekarang ini dia berada di puncak. Kan, berada di puncak. Tapi sebelum berada di puncak, dia berada di dasarnya terlebih dahulu. Dan ketika di dasar, banyak kali dia jatuh, tergolek, tersembam, terduduk pun ada juga. Datuk Seri Vida, sebelum kejayaan yang Datuk Seri kecapi sekarang ni, sebenarnya dah berapa perniagaan yang Datuk Seri usahakan? Okey, terima kasih semua. Masih kenal saya? Kenal. Harus kalau kenal itu putih, barulah putih. Oh, dah lain, ketawa dah lain. Ketawa dah keluar daripada kepompong sendu. Sendu bukan berarti kita tidak buat apa, tapi sebenarnya muhasabah diri. Muhasabah diri, dan banyak kita buat groundwork untuk mencari sesuatu yang baru untuk dipersembahkan. Kita ni dalam kategori celebpreneur. Alright. Celebpreneur yang Okay. Untuk kita bawakan sesuatu yang kelainan-kelainan baru dah kita boleh diterima. Tetapi saya melalui fasa-fasa bukan terus senang, melalui fasa-fasa susah tu biasalah untuk maju, untuk ke hadapan, untuk berjaya. Kalau kau memang dah berjaya, kau tidak akan betul-betul berjaya seperti mana orang kata daripada A sampai Z, mana kau berada macam lahir daripada dulang emas ke apa. Memang tidak lah. Kita pun memang susah seperti Najib adik Jik kita rakyat tadi susah, memang kita hidup susah lagu tu lah. Cuma nawai tu kita tu mungkin berbeza, nak tolong kau nak gapo. Tapi saya ni bukan kata tak nak tolong keluarga. Saya ni anak macam anak yatim. Lepas tu tak ada keluarga yang besar, kena survive diri sendiri. Jadi macam mana nak dapat duit sekolah pun tak ada PT, nak membiayai pengajian sendiri tak ada PT, nak lalui macam gitu kan, memang hazab lah. Dan dalam perniagaan pun macam tu juga, lalui banyak fasa-fasa hazab. Yang mana bukan sekadar hazab tak ada PT,
tak ada pitih, tapi ada pitih tetapi nak grab pitih lagi. Maksudnya bila kita sponsor banyak beratus juta, habis pitih lagi kalau dah masa 4 tahun tu. Ratus juta. Hai, kita masa tu tak rasa ratus juta tu banyak. Sebab masa tu pitih banyak. Banyak lagi tu maknanya. Tak rasa jatuh juta tu banyak. Tapi bila kita muhasabah diri tu, Allah 100 juta. Banyaknya pitih boleh gini. Tapi itu ujian yang saya lalui lah bila kita, bila saya kata adakah aku melalui pembaziran selama ini ataupun aku tak kena kat mana. So saya pun tengok lah. Tapi sejujurnya saya cakap dengan dari saya sendiri ke, ada orang yang bertuah. Ada orang yang bertuah kerana satu, dia dilahirkan dalam keluarga yang kaya ataupun dia senang je manage bisnes, nak modal, nak gambar, macam kita ni. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kais petang kalau sekali jadi terus makan sampai 7 keturunan. Ni sekali jadilah ni. Alhamdulillah. Jadi gini, saya bukan nak jealous ke nak gapo semua juga. Dalam pemikiran saya dok. Sebab apabila saya, kalau Datuk Seri Wida nak tubik TV, kau tubik gapo pitih dulu baru boleh tubik. Macam kalau dalam konteks kita bisnes. Tapi apabila orang ada contohnya lo ni lah satu trend lah, artis-artis bisnes deh. Retis bisnes. Sebab as a title retis bisnes ni ke, dia orang ke masuk TV, masuk gapo semua, tapi dia orang sebenarnya bisnes besar, tak payah waktu pitih. Macam saya waktu pitih. Tak rasa susah payah dia. Tapi tak semua mungkin kot Datuk Seri. Tak semua begitu. Ramai. Saya tengok lebih kurang skala ni lah, zaman sekarang 20%. Okey. Saya pun sedaknya. Adakah itu rezeki mereka ataupun rezeki mereka terpijak rezeki? Kenapa kita tak dapat begitu? Kenapa kita tak dapat peluang begitu? Okey, faham. Tenang dulu, tarik nafas dulu sebab Syiraz, saya difahamkan Syiraz bukanlah lahir daripada keluarga yang susah. Maknanya dah establish, ada bisnes sendiri, bisnes family, tapi bukan pengurusan acara. So apa yang membuatkan Syiraz tidak meneruskan bisnes keluarga? Mungkin ramai juga penonton-penonton kita yang ada bisnes keluarga, tapi dia cakap bisnes keluarga ni tak sesuai, tak cocok untuk mereka. So dia mengambil pendekatan untuk tukar, cari bisnes sendiri. Adakah itu satu jalan yang berisiko tinggi, Syiraz? Kenapa saya pilih, macam saya kata tadi, kenapa saya pilih buat konsert ni, sebab minat saya yang mendalam dalam muzik. Untuk jawab soalan you, family saya ni nak kata berada, tidak. Okey. Tapi arwah atuk saya memang susah. Arwah atuk saya daripada India. Dia nak datang Malaysia pun, kawan baik dia curi duit bapak dia, bagi duit kat dia untuk datang ke Malaysia. Alright. Dia pernah bekerja sebagai buruh di Burma dan di Malaysia. Dia start business dan dia berjaya. So even daripada umur yang kecil, 5 tahun, 6 tahun tu, saya dah di-expose ke business. Baik. Cuti sekolah je, Sabtu kena pergi kedai, kena tolong. Saya ingat lagi masa saya form 3, gaji saya RM10 satu hari. So walaupun saya daripada keluarga yang middle income, tapi datuk saya memang asuh saya daripada kecil. Dan dia ajar saya benda ni semua you kena berusaha kalau you nak apa-apa. So dari situ saya rasa saya dapat saya nak start business lah, buat sendiri. Ada bantahan ataupun family cakap, kita dah ada business, kenapa you nak cebur business sendiri? Datuk saya memang bantah lah. Dia kata dia akan setkan business untuk saya. You buat je business tu, you tak payah nak susah-susah nak buat konsert lah, nak buat event. So apa alasan yang boleh kita gunakan kepada keluarga yang ada business tapi hakikatnya kita nak buat business sendiri? Apa jawapan yang patut kita berikan kepada orang yang dah create business untuk kita ni? Saya rasa sebagai ibu bapa, kita kena bagi the freedom lah. Sebab setiap orang punya aspirasi masing-masing. Buat zaman sekarang ni, dulu ialah doktor, engineer, pilihan ini je yang diasuh dalam mindset kita. Sekarang ni you jadi selebriti Instagram pun you boleh dapat lagi banyak daripada doktor. Itu yang Datuk Seri Wida cakap tadi. Exactly. Geram Datuk Seri Wida. Exactly. Sekarang ni zaman you have to work smart, right, not work hard. Okay. Ada masanya you kena buat, you have to work hard,
Perlu seiring. Seiring, betul. Apatah lagi sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19, memang betul tidak dinafikan ramai isi-isi rumah yang terpalit dengan kesusahan, ada yang terpaksa diberhentikan kerja, majikan pun terpaksa berbuat demikian, ada yang terpaksa dipotong gaji, dan terima kasih jugalah kepada pihak berkuasa, pihak berwajib yang memahami jugalah penderitaan dan apa yang perlu dialami. Kita nak tanya, bercerita tentang keinginan, kemahuan, bagaimana dengan bisnes Najib sendiri di ketika PKP ni, sebab ramai yang terpalit tapi ada juga rezekinya bertambah. Untuk Najib sendiri, kalau ikutkan kan, ketika awal PKP hari tu, kita sebenarnya kita baru habis event yang melibatkan 5,000 orang. Okay. Masa PKP? Kerisauan saya masa tu dah hampir PKP. Okay. Kita buat di program di Setiap Alam, 5,000 orang usahawan datang kelas. Satu perkara saya bimbang, saya takut ada kluster Najib Asaduk. Itu yang saya risau lah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur tak ada. Kemudian kita sebenarnya dah setkan ada banyak kelas lepas tu secara offline yang kita buat, dan kita dah tempah segala hall dah. Tapi tiba-tiba PKP diumumkan, satu benda yang saya terdetik masa tu, saya risau. Risau sebab di bawah kita ada beribu usahawan yang kita bimbing. Kan saya risau macam mana diorang nak handle. So jadi apa yang kami buat adalah ketika peringkat awal PKP tu, kita buat banyak kelas untuk support, terutama dari segi moral. Sebab ramai rasa macam down, dia tiba-tiba rasa macam kedai tak boleh buka, dia tak boleh nak berurusan dengan pelanggan, dan setengah orang memang dia tak percaya pada online. Dan masa PKP dia bukan nak percaya, dia terpaksa nak percaya, dan dia follow kelas kita. Alhamdulillah slowly, even ramai usahawan yang kita bimbing, terutama yang berniaga emas, boleh buat peningkatan 10 kali ganda. Kalau pada sebelum PKP mereka boleh buat 400,000 sebulan, ketika PKP mereka boleh buat 4 juta sebulan. Yang bisnes makanannya, yang bisnes fashion, walaupun kehabisan stok, ada anak murid saya buat kain pasang, stok habis. Kain batik pun dijual. Alright. Apa jenis kain yang ada daripada supplier pun dijual. Maksudnya, yelah, terima kasih juga lah kepada pihak berkuasa kerana melaksanakan moratorium. Jadi orang ada masa nak purchase something yang mereka boleh gunakan ketika PKP. Dah duduk rumah, Haji nak buat apa lagi? Betul, lama tu. So masa tu lah usahawan dia kena ambil kesempatan, sebab nilai dia kalau saya lihat melibatkan puluhan bilion. Maksudnya purchasing power pengguna, dan mereka hanya perlu showcase secara online. Dan semudah mereka tarik follower dan buat FB Live yang percuma, tak payah bayar. Tapi Datuk Seri Vida kata, nak masuk TV bukan murah. Kan? Tak betul. Ada TV nak bagi free kat kita ni. Tapi FB bagi free. So mereka gunakan platform online yang percuma, mereka buat FB Live. Dan ada anak murid saya sekali FB Live dia boleh buat jualan 30 ke 40 ribu untuk sekali buat FB Live. Wow. So itu yang saya rasa macam alhamdulillah kita dapat being part of their success, being part of their struggle ketika PKP. Dan kita banyaklah, even saya rasa masa PKP saya lebih sibuk berbanding waktu sebelum PKP. Rezeki. Sebab lebih banyak kelas kan. That's why saya sekarang ni AG dah silau. Setiap hari melihat cahaya macam ni. Okay. So setiap hari kita beri kelas, dan saya push saya punya trainer juga untuk mengajar, ajar dia orang, bagi moral support, bagi apa strategi yang sekarang dia orang boleh gunakan. Jadi macam kita jadi rasa macam apa nama, MacGyver pun ada tau. Yelah, masa tu penyelesai masalah. Kita gunakan apa yang ada. Apa latest strategi tu? Apa ada. Tu Datuk Seri Vida. Apa latest strategi untuk itu nanti kita PM tepi lah. Come on lah, kan Datuk Seri Vida nak tahu juga kan. Tapi Najib Asaduk. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Datuk Seri Vida lalui. Perjalanan demi perjalanan. Macam saya katakan tadi lah, liku demi liku, jatuh dan juga bangun. Datuk Seri, dari mana datang kekuatan, bagaimana nak kuat, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita bangkit? Sebab kadang-kadang orang jual pisang goreng, stok pisang dah tak ada pun, dia dah down. Ini kan pula Datuk Seri bermain dengan ratusan juta ringgit. So apa yang Datuk Seri lakukan? Okey, sejujurnya saya cakap ni, you please take note ya. Datang dia punya bantuan ataupun keajaiban pada benda yang kita tak tahu, pada benda yang kita rasa benda tu nothing, sebenarnya sedekah. Saya sendiri tak tahu di mana kekuatan saya apabila bertubi mari kok tu kok ni, atas bawah semua serangan kepada saya. Tapi saya lalui dengan smooth, dengan tenang. Dan yang saya sendiri kehairainan, staf saya sendiri pun kehairainan, bagaimana Datuk Seri melalui macam ni? Jawapan saya pun duduk malai yang buat kita punya urusan tu. Saya dapati magicnya apabila kita bersedekah atau kita memberi yang kita tak tahu pun secara, maksudnya tak boleh beli satu lah, bagi banyak bertaburan di situ, di situlah kita kutip orang kata talian hayat secara
secara mana magic lah dia mari di saat kita perlu. Kekuatan memang sangat penting, dan kekuatan itu atas doa, satu doa kita, tapi doa yang tidak kita tahu daripada mana yang ikhlas. Yang mana kalau kita bagi itu bagi, memberi. Mungkin zaman-zaman dulu saya banyak memberi ke beberapa dak, tetapi di saat kita down, di saat kita susah, bagaimana susah saya tempuh adalah bisnes ini memang Najib cakap tadi susahnya bisnes, senangnya bisnes. Memang senang permulaan. You tidak ada banyak halangan, cabaran kau gapo, banyak tanggungjawab kau gapo. Tetapi apabila you dah maintain 10 tahun, saya nak maintain, nak jadi to be a queen. Satu hal queen tak ada pitih tak guna juga. Crown tak bawa ini tu Sri. Crown tak bakar dah learning lama duk kurung rumah. Okey, lepas tu bagaimana kalau kita nak maintain sales kita? Kalau dulu saya dapat berapa puluh juta sebulan, macam mana saya nak remain same sum untuk, sebab saya ni dah banyak overhead dia, tetapi macam mana saya nak kena buat tu, putar kau ni, buat kau ni. Akhirnya saya lalu. Dan ada ketikanya penajaan kita tidak menjadi duit, tetapi menjadi debit. Hutang. Debit pada company kita sendiri, dan akhirnya tak jadi pitih, rugi macam tu je saja. Datuk Sri, minta maaf, saya rasa saya perlu tanya soalan ni memandangkan ramai yang dah menyaksikan kita, dan Datuk Sri pun bila saya study, saya baca, Datuk Sri bersedia untuk berkongsi tentang apa yang Datuk Sri lalui. Dugaan yang Datuk Sri lalui setakat business collapse tu tak menjadi satu masalah. Saya sebagai seorang ayah mempunyai 5 orang cahaya mata, dan pastinya bila anak-anak tak ada depan mata kita, kita akan rasa down, kita akan rasa sedih. Dan bila Allah mengambil 2 anak Datuk Sri ketika Datuk Sri berada di puncak, bagaimana Datuk Sri overcome perasaan tersebut? Okey, perasaan ini sebenarnya kalau ikut secara manusia biasa suka nak hadaplah bukan satu tapi 2 sekaligus. Tetapi saya seolahnya diberi latihan kejutan apabila pemergian yang kita tak tahu daripada siapa tu. Saya dah lalui 40 hari. Saya tak tahu, saya memang menghadap menangis, saya menghadap apa benda saya tak tahu. Dia dah macam petanda di Mekah. Saya duduk di Clock Tower tu. Dia satu malam ni 10 Saban, dia mari gerombolan asap dan 2 mata besar tengok ke arah saya. Saya jadi takut, dan sejak malam itu saya jadi dalam ketakutan. Tak tahu takut ke apa, menangis setiap hari. Sebelum anak Datuk Sri meninggal dunia. Dan saya teringat je lah yang dah mati-mati mari dekat dengan saya. Dan saya pula seolah-olah saya yang nak mati. Dan tak tahulah adakah sebab saya yang sepatut mati dan anak saya ambil alih pun tak tahulah. Sebabnya saya memang dah nampak kematian di depan mata tapi tak tahu siapa. Dan saya doa saya lah, sebab tak kena tak sangka lah kejadian macam tu. Dan waktu kebakaran itu saya ni dilambatkan balik. Kalau saya cepat balik pasal saya mati. Takkan saya nak biarkan anak saya duduk depan tu, orang lain duduk tengok. Saya mesti seorang yang pejuang. Sampai titisan terakhir mesti saya akan masuk dalam api tu nak selamatkan anak. Tapi dilambatkan seolah-olah saya ni jangan pergi dulu. Bersembang dengan siapa-siapa, tahu kau jumpa tu nak tanya tip niaga lah, tiba-tiba hari tu juganya. Lama tak jumpa lagu mana, kita ni bersembang royak. Tengok balik tengah jalan tu, anak tak ada. Tak ada, duduk mana? Duduk dalam api. Api mana? Dalam rumah. Rumah mana? Rumah staff. Ya Allah. Lepas tu kereta bateri meletup. Biarlah kereta meletup. Anak duduk mana? Duduk dalam tu. Saya ni gigi. Allah, ini kau benda yang aku dah nampak 40 hari yang tidak ada jawapan. Dan di situ ada jawapannya. Dan saya memang gali kubur dah. Tapi anak saya ni, kubur saya bila-bila masuk ni jangan tutup. Dalam masa 40 hari ni mungkin aku pula pergi. Sampai macam tu. Tapi Allah panjangkan usia saya. Allah ambil dan Allah beri, Datuk Sri. Maknanya Allah ambil anak Datuk Sri, yang pasti insya-Allah Allah saja yang mengetahui, menantikan Datuk Sri di syurga insya-Allah. Itu doa kita. Amin kun fayakun, yang Allah dah tentukan husnul khatimah itu pasti. Sekurang-kurangnya saya dah ada tiket ke syurga, dan saya sebenarnya di Mekah tu saya minta gapo dak? Saya nak masuk syurga tanpa dihisap. Saya nak masuk syurga, dan saya satu keajaiban apabila saya berada di Mekah tu, bila saya tawaf. Saya tawaf tu ramai punya manusia, mana ada tak ada orang kat Mekah. 5 minit siap. Saya pun duk buat. Bila saya nak lalu tawaf tu kan, dia seolah macam kuat macam tu. 5 minit siap. Diberi laluan. Saya buat lagi. Dan masa tu tak ada buat buku-buku, nak doa apa. Minta nak masuk syurga je. Lebih macam tu. Sebab itu dia antara cerita perkongsian yang dialami bukan senang ya. Dan sekarang ni kita ada soalan di Facebook ya. Mungkin Shiraz, Najib As-Sadok sendiri ataupun Datuk Sri boleh jawab, tapi kita nak jawapan daripada Shiraz lah. Yang mana lebih bagus? Ini memang kena mengena dengan Shiraz ni. Yang mana lagi bagus antara kerja sendiri dengan bisnes atau bekerja dengan orang lain?
daripada Nazim. Terima kasih Naz atas soalan anda. Saya rasa bisnes sendiri kot. Walaupun dugaannya besar ni, tak ramai orang boleh menghadapi dugaan begini. Shiraz. Satisfaction yang you dapat bila you bisnes sendiri amat tinggi. Tu nombor satu. Nombor dua, you berapa orang yang you gajikan, you support family diorang. Tu dari segi financially. Lepas tu you juga in terms of development as a person. Mereka boleh dapat banyak pengalaman. Apa yang I ada, I boleh share dengan orang. So saya rasa bisnes sendiri jauh lebih bagus daripada bekerja lah. Itu pendapat saya lah. So adakah mereka yang sudah bekerja, makan gaji, perlu melakukan sesuatu keputusan yang boleh dianggap sebagai satu drastik kerana bisnes sendiri untuk permulaan belum secure, tak tahu pun apa yang bakal berlaku. So period tu apa yang patut kita lakukan? Memang kita nak bisnes dan memang kita terikat dengan gaji dan kita terikat dengan komitmen kita, Shiraz. Macam saya kata tadi, kita kena bila kita sembang sebelum show kan, you have to dream first. Selepas you dream, you have to come back to reality. Untuk start business ni, you ada kepakaran dia, knowledge dia, sama ada you ada willpower dia. Sebab dugaan buat bisnes ni bukan satu, bukan dua, bukan tiga, beribu. Setiap hari kerja you settlekan masalah. Tu baru settlekan masalah. Belum lagi planning macam mana you nak kembangkan bisnes you, apa produk you nak launch. Belum masuk tu lagi. So you kena willpower tu kena amat tinggi. Especially macam kita buat konsert ni, macam-macam kerana. Beratus orang you kena hadapi setiap hari. So yang paling penting sekali willpower. Lagi satu modal pun you kena ada jugalah. Tapi sekarang ni you tak ada modal pun you boleh start business. Macam Datuk Seri kata tadi. So yang paling penting sekali willpower tu lah. Jadi Najib, mungkin kita nak sentuh Shiraz cakap modal. Ada orang sanggup modal besar untuk memulakan satu perniagaan walaupun ilmu tu belum penuh. Dan orang cakap tu menuntut ilmu tu, sampaikan Najib As-Sadok sendiri setahun berapa kali pergi ke Amerika Syarikat untuk menuntut ilmu. Masih lagi menuntut ilmu dalam keadaan begini. Sustainability. Bagaimana untuk kita nak sustainkan kita punya modal ataupun kita mendapatkan pulangan supaya ianya tidak merosakkan kita, membuatkan kita jatuh. Okey, saya bersetuju tadi dengan Datuk Seri Vida cakap, memulakan bisnes memang senang. Nak mula bisnes, malam ni terfikir mimpi apa, besok pagi dah boleh buka kedai. Dah boleh buka tepi jalan ke mana-mana kan, dah boleh buka bisnes. Tapi untuk nak sustain macam AG kata tadi, daripada satu level ke satu level bukan senang. Cuma sekarang kita ada konsep kita panggil dia leveraging of technology. Kan hari ni terlalu banyak social media yang menyediakan platform percuma. Sebab kalau kita tengok Facebook atau Instagram atau YouTube, mereka bukan content provider. Macam TV3 atau Media Prima, semua Cool FM, mereka menyediakan konten. Tapi kalau social media, dia tidak menyediakan konten. Dia sediakan platform. Pengguna, user yang kena hasilkan konten untuk menarik trafik atau menarik orang menggunakan platform tu. Kalau tak ada orang gunakan Facebook, tak ada orang share video dalam tu, tak ada orang buat Facebook Live, maka dalam Facebook tak ada orang. So dalam konteks di Malaysia, kita lihat banyak bisnes yang 5 tahun lepas kita tak boleh bayangkan orang kerja full time sebagai YouTuber ataupun Insta famous. Tapi sekarang ni dia boleh buat income mungkin puluhan ribu, ratusan ribu hanya dengan provide content. So maksud saya adalah ramai orang hari ni boleh buat bisnes tanpa perlukan modal yang besar. Ataupun mereka boleh mulakan mungkin serendah RM10 jadi dropship sekurang-kurangnya. Promote orang punya barang, gunakan social media dengan betul. Yang penting dia tahu ilmu social media. Ilmu yang untuk dia nak tarik pelanggan tu. Dan kita kena ingat bila saya tengok ramai anak murid saya yang macam tu, yang zero cost, yang zero modal, tapi akhirnya mereka boleh buat simpanan. Sebab untuk pergi ke level yang seterusnya, mereka perlu ada modal. Maknanya zero cost logik dalam perniagaan pada peringkat awal sahaja. Alright. Tapi bila dia nak pergi satu level yang besar, contoh kata nak capai 1 juta pertama, pada saya sebenarnya taklah begitu susah. Tapi nak mengekalkan, macam Datuk Seri bagi tahu tadi, nak mengekalkan senang. Kan untuk nak buat 10 juta, 20 juta, 30 juta setahun, bukan benda yang mudah. Kalau dia tidak jaga, saya pegang, kita kena jaga cash flow. Bisnes mesti ada simpanan. Sebab kita tak tahu bila yang kita akan gunakan untuk buat kempen, untuk kenalkan produk,
untuk nak launching lagi new product. Sebab setiap produk tu dia ada season dia seasonal. Ada musim yang dia mungkin dah orang dah tak nak. So kita kena ada, masalah kita adalah usahawan kita ni, kita tidak ada R&D yang bagus. That's why kami di dalam Momentum kita wujudkan department R&D. Saya sendiri hantar few team saya untuk ke US untuk belajar, explore more apa lagi benda yang kita patut tahu untuk persediaan 5 tahun ke depan. So itu benda yang saya nampak kebanyakan usaha kita sangat kurang kat situ. Baik. Kan? Okay, tapi apa pun kena syukuri nikmat apa yang ada. Masalahnya adalah dia tak gunakan social media tu dengan sepenuhnya. Ramai yang guna cara yang salah. Social media tu pun kalau guna ilmu juga. Kalau dia tahu benda yang betul, insyaAllah dia boleh tarik ramai pelanggan kat situ. Guna YouTube pun boleh dapat duit sekarang ni. Betul. Macam-macam sebenarnya. Ada jalan, ada cara untuk kita menjana pendapatan. Ada soalan di Facebook ni, Datuk Sri. Dia cakap, Datuk Sri, nampaknya Datuk Sri dalam industri begitu lama. Kekal relevan, maju ke hadapan. Dan yang pasti sekarang ni Datuk Sri, kenapa Datuk Sri tolak Cik B pula ke hadapan? Dia rezeki ya, itu pun sebenarnya rezeki dan doa saya. Saya sebenarnya nak cari satu karakter yang saya boleh groomkan dia. Tetapi bila saya fikir ada beberapa calon yang saya nak groomkan dia. Akhirnya kalau bukan orang kita dalam keluarga kita, bila dah popular, mana dia pergi? Dia tak adanya. Dia buat duit dia ke apa semua. Susah. Saya pun dengan tanpa sengaja, saya duk main-main dengan Cik B. Memang saya manja-manja dengan dia. Cik B. Ikut dance. Saya geram kan. Saya tak ada anak. Anak saya dengan 2 orang tu je. Jadi saya duk main gerai-gerai dia dengan montel-montel. Duk macam Cik B saya selalu bersifat berlawanan dengan saya. Dia jenis pemalu. Saya suka cek banyak dia tak say. Saya suruh dalam media sosial pun dia tak say. Jadi apabila buat sesuatu tu dan bila saya rakam tu dia okey, saya jadi excited. Over excited pula tu yang jadi pelik tu. Boleh jadi konten pula. Sebab dia memang tak nak mama Cik B tak nak popular, Cik B tak nak dirakam-rakam, Cik B tak nak. Cik B nak macam orang lain. Tak boleh Cik B. Kalau tidak, siapa yang nak niaga, siapa yang nak tengok orang yang tak dikenali. Tapi Cik B kena dikenali. Tapi akhirnya berlawanan sifat dia dengan saya. Dia jadi satu benda yang pelik. Dan orang suka tengok. Gitulah. Dan saya pula berhi menyakat dia. Dia dengan keadaan malu dan lembut dan honest dia tu. Dia jadi satu karakter yang digemari. Dan saya nak cakap juga dalam bisnes you kena ada karakter. Sama ada you sendiri as a founder ataupun produk you sendiri tu kena ada karakter lah. Macam saya ni kan ada pamoga berkurun-kurun tu, mungkin Najib cakap seasonal, yes, tapi pada saya kalau kita tak teruskan lagi, nak naikkan nama tu dengan susah, so kita kena fikir cara the other way round untuk nak naikkan produk kita. Maknanya jangan mudah putus asa dengan produk kita sendiri. Ya, kena improvise, kena perbarui, kena bagai-bagai. Dan maka saya lah dengan kupu putih saya dak contoh dak. Dulu kupu putih orang kata gapo, tak tahu Apple, kau tahu lama je. Sekarang ni saya muncul balik dengan satu platform pengiklanan yang saya dah buat dekat Instagram, Facebook semua ni, membuahkan hasil luar biasa. Tak payah TV pun. Tapi rasa nak TV juga sebab TV ni tak tahulah jiwa kita kena menyokong dia. Ini macam saya kata konvensional sebenarnya pada TV ni, tapi cara pembawaan kita pula lagu mana. Jadi saya akan bersiaran di TV3 lah esok lusa lah start balik lah, warming up balik, bertatih balik, naik balik, merebut peluang nak dapat satu slot pun payah. Ini salah satu usaha orang kata contoh tidak mudah putus asa. Dan macam Datuk Sri Vida katakan tadi, daripada produk yang sama, maknanya jangan putus asa. Jika produk itu tidak berhasil, cari inisiatif lain untuk terus mengekalkan produk itu. Sebab panel kita bertiga pada hari ini berbeza dia punya bidang ataupun laman permainan. Datuk Sri Vida dengan produk-produknya, Najib As-Sadok dengan internet, manakala Shiraz adalah pengurus acara. Sempat saya berborak dengan Shiraz di luar tadi, siapa dia punya lawan dalam bidangnya. Katanya tak banyak kan, tapi sangat-sangat mencabar. So dengan cabaran yang ada 20 tahun bertahan, Shiraz bagaimana mengekalkan, orang cakap tu tak pernah fed up ke ataupun nak tukar bisnes dan juga sebagainya? Yalah, dengan konsistensi, mengelak daripada berlaku perkara-perkara contoh macam penjualan tiket tak laku, pembayaran awal dan juga sebagainya. Babe, sangat tough ni pengurus acara ni, sangat susah sebenarnya. Buat acara ni senang sikit lah, terutamanya bila kita buat untuk klien kita. Sebab dia dah ada bajet, kita tolong uruskan je. Yang susah ni buat konsert. Alright. Actually, tahun depan Shiraz Project
10 tahun telah ditubuhkan. Saya rasa apa yang saya target untuk achieve dalam apa saya nak buat dalam bisnes saya dah achieve dah tahun depan. Dan sekarang ni saya tengah berfikir nak tukar hala tuju bisnes. Maksudnya? Maksud nak tukar tu? Maksudnya nak tukar, tinggalkan bisnes yang lama, menambah bisnes baru, ataupun ada bisnes yang lama ada, bisnes baru pun ada? Bisnes lama ada, nak tambah bisnes baru ada. Cuma dari segi nak buat konsert artis tempatan ni, macam tahun lepas kita buat 10 konsert daripada 12 show yang kita buat. 2 international, kita buat ballet, 1 dengan Boyz II Men. Selebihnya semuanya artis tempatan. So saya rasa saya dah banyak contribute pada industri muzik tempatan, terutamanya dari segi konsert lah. Tetapi kita tak dapat balik apa yang kita mahukan. Contohnya, buat konsert ni, especially yang kita produce ni, level yang kita buat sama atau lagi tinggi daripada konsert international. Saya bagi contoh. Konsert M. Nasir dengan Boyz II Men. Okey. Dua-dua under Shiraz? Dua-dua under Shiraz, seminggu apart lah. Production konsert Dato' M. Nasir 2 kali lagi tinggi daripada Boyz II Men. Boyz II Men. Production? In terms of production lah. Okay. Stage setup, alright. semua. Harga tiket setengah daripada Boyz II Men. Jauh, rendah setengah ke lebih? Rendah setengah. Rendah setengah daripada Boyz II Men, okey. So, you rasa macam mana kita nak buat duit? Ya. Boyz II Men tu nasib baik, konsert Dato' M. Nasir sold out. Tambah lagi 1 malam. Okey. Even hari kedua tu hampir 80%. Kita ada banyak talent. Bukan dari segi artis saja, daripada production, daripada technical. Kita juga ada budak-budak production kita masa sama kerja kat Europe. Okey. Buat tour Spice Girls. Kita ada kepakaran, tapi mereka tak diberi peluang. Mereka kena cari sendiri. Bila buat konsert, saya daripada start saya buat konsert sampai sekarang, tak pernah dapat sponsor. 2 kali je. Wow. 2 kali saya dapat. Satu untuk konsert Tok T, itu pun Simplicity yang sponsor. Dia jugalah. Dia juga untuk promote produk dia. Dengan konsert Tulus. Sama juga produk yang dia endorse. Kos nak buat konsert ni mahal. Especially standard yang kita produce lah. Saya bagi contoh konsol sound tu 1 juta. Wow. 1, tak ada 2. Lampu, setengah lampu tu ada 25,000, 30,000. Speaker, baru-baru ni awal minggu ni speaker yang saya suka tu dia release speaker baru. Saya tengah fikir macam mana nak beli speaker ni. Bukan nak beli kereta ke nak beli rumah. Okey. Sebab kita tahu benda tu penting. Dan speaker tu kalau beli sekali maknanya boleh dipakai berkali-kali kan? Ya. Alright. Tapi nak beli tu berjuta. Berjuta. Patutlah fikir. So you rasa setiap kali kita buat konsert tu berapa perbelanjaan kita? Lepas tu nak bayar artis tempatan ni pun bukan murah. Untung besar tak Shiraz? Ataupun tak ada untung? Ataupun daripada menang penat je? Daripada 10 konsert confirm 3 konsert you dah rugi. Confirm. Sebelum you start you dah tahu dah. So sebelum start dah tahu rugi? Dah tahu. Ayo. So basically is a law of average lah. Kita ada yang konsert untung banyak. Baik. So kita averagekan out lah. Pasal tu kita kalau you tengok kita banyak buat konsert. Okay. So kita boleh averagekan risk tu actually. Untuk kita survive dalam industri konsert ni, kita perlukan sokongan daripada sponsor. Kalau untuk artis luar negara, selalunya sponsor akan panggil promoter bagi duit. Kita pergi minta untuk artis lokal tak pernah dapat. Okey. Itu kekangan lah. Dalam bisnes pasti ada kekangan kan? Yes. Adakah ini yang membuatkan Shiraz rasa that's it, aku nak tukar? In a way juga. 20 tahun juga. Tapi 20 tahun juga setelah sekian lama, maknanya keep on trying, keep on berusaha. Kadang-kadang you have to face the reality, cut your losses. You tahu
things are not going to improve. Yep. So itu juga salah satu aspek business kita kena hadapi. Right. You have to face the fact that things are not going to change. Kita kena cari solution lain. Betul. Semalam saya jumpa ada satu syarikat telekomunikasi. Saya present kalender saya untuk tahun depan. Tahun depan kita ada 35 show. 31 di Malaysia, 4 di Singapura, 14 di Indonesia. Kebanyakan show tu daripada tahun ni lah kita tarik. Kita terpaksa tunda pasal pandemik. You rasa berapa kita contribute pada ekonomi 30 juta. Hampir 7,000 orang akan mendapat peluang pekerjaan. Wow. Kalau saya seorang je kena buat semua, macam mana? There's only so much saya boleh buat. Kita perlukan sokongan daripada sponsors. Sebab bajet tu ada. Tapi bajet tu diberikan pada benda-benda lain. Kalau kita sendiri tak support artis kita, siapa akan sokong artis kita? Faham. Nombor 2, daripada segi kerajaan. Saya bukan minta bantuan, saya minta investment. Kalau you tengok K-pop, 20 tahun dulu, kerajaan Korea telah membuat keputusan dia nak naikkan industri kreatif dia, bukan muzik the whole industry. Apa dia buat? Dia hantar semua pelajar dia ke seluruh dunia. Korang semua pergi belajar dan balik. Sekarang, buat kat Korea. Sekarang ni artis Korea nombor 1 kat Billboard. Ya. BTS juga telah pun mendapatkan pulangan paling banyak dalam sejarah konsert online baru-baru ini dengan pulangan beratus juta ringgit. Apabila peluang itu disaksikan oleh peminat di seluruh dunia. Itu peluang yang dilakukan oleh kumpulan BTS dan juga dari segi perniagaan. Saya tertarik dengan cerita Shiraz. Dia tahu dugaan yang perlu dihadapi. Dia tahu kemungkinan kerugian yang perlu dilalui sehingga berjuta-juta ringgit, namun kecekalan dan juga semangat dia tetap teruskan sehingga 20 tahun dalam industri, masih lagi bertapak, nama menjadi gah, satu-satunya orang cakap tu industri pengurusan acara yang orang tahu hasil daripada perit jerih yang dilaluinya. Dan Najib As-Sadok mungkin boleh kongsi juga apa yang dilalui oleh Shiraz adalah satu perniagaan yang sangat besar. Kan? Kita nak membantu masyarakat. Untuk bisnes-bisnes yang kecil ni pun, kadang-kadang kita tak boleh nak manage dia punya dugaan. Kan, dugaan tu kadang-kadang kita rasa macam kita dah susah sangat. Tapi hakikatnya, kita boleh hadapi dugaan tersebut. Dan saya tertarik dengan Sifu Najib As-Sadok ada katakan, kerana perniagaan ini bukanlah menjual, tetapi menyelesaikan masalah orang. So, apa pandangan Najib? Betul, bila kita mulakan bisnes kan, memang ramai orang dia akan kejar duit. Kan, sebab dia nak survive dalam keadaan sekarang struggle ekonomi kan. So, tapi kita tak boleh nak pergi jauh. Meniaga tu mungkin sebulan 2 boleh. Tapi untuk pergi masa-masa akan datang macam kita tengok kan, saya punya idola kalau dalam bisnes adalah saya suka tengok Apple dan juga Nike. Mereka tak pernah pun cakap dia jual laptop 5 inci, apa prosesor dalamnya. Tapi dia bagi value. Nike always menghargai atlet. Dia sentiasa memperjuangkan. Even campaign Black Lives Matter baru-baru ni, yang baru-baru ni memang dahsyat. Yang dia boleh bela orang kulit hitam kan, dalam kempen ada satu pemain football tu kan, dan dia tunjukkan yang dia appreciate benda tu dan brand tu naik walaupun dia hampir-hampir bungkus sepatutnya, tapi sebab dia pegang kepada value yang dia pegang dalam bisnes, so bisnes tu meningkat. So ini yang saya banyak ajarkan kepada usahawan daripada apa yang saya punya perspektif. Dan ini saya nampak membantu ramai usahawan yang dia boleh naikkan bisnes itu dengan cepat kalau dia faham tentang value. Tapi kalau dia hanya keluar dan hanya menjual barang, promote, dia sendiri yang hidup senang, dia tak akan ke mana. Saya tengok macam sama juga bila dia hanya pentingkan berapa return nak dapat tanpa memikir. Ramai usahawan akan fikir tentang return on investment, tapi dia tak fikir tentang return on sedekah. Macam Datuk Seri bagi tahu tadi. Return on engagement. Follower kita dalam Facebook, bila dia follow kita, macam tadi dia like, comment, share, apa dia dapat? Contoh macam AG bagi tadi, bagi hadiah 200. Bagi konten yang baik hari ni, nak mengumpulkan saya rasa 3 orang hari ni serentak bukannya senang. Okay, tapi itu value yang diberikan kepada follower Cool FM. Tapi di luar sana ramai orang buat social media, dia tak fikir apa pulangan yang follower dia dapat tanpa bayar apa-apa. Pelanggan tidak akan bayar dulu sebelum dia trust kita. So dia mesti kena ada satu macam kepercayaan, dan barulah dia akan dapat jualan yang banyak.
barulah akan meningkat jualan tu. So jangan fikir tentang aku berniaga nak menjual. Aku berniaga mesti nak kena ada orang tolong. Macam Siraj kata tadi kan, bukan senang. Saya sini pun tidak pernah ada sebarang loan. Tidak ada sebarang geran dana yang kita terima. Okay? Tapi saya fikir tak apa. Business perlu, you have to survive yourself. Dan lepas tu you ajar lebih ramai orang untuk berdikari sendiri. Dan saya pentingkan itu juga sebab saya pentingkan usahawan yang saya bimbing dapat menyediakan at least kalau satu orang AG boleh bantu, dia boleh sediakan peluang pekerjaan at least contoh 100. So kalau kita ada contohnya 100 usahawan yang boleh menggajikan 100 pekerja, so kita dah ada berapa ribu kat situ. Kan? Kita dah dapat menyediakan peluang pekerjaan, kita dah menyumbang kepada ekonomi. So ada anak murid saya yang boleh ada dalam masa 2 tahun, 3 tahun mereka boleh ada hampir 100 staff. Yang satu orang ni adalah menyumbang kepada berapa orang ahli keluarga. Membantu menyelesaikan masalah. Membantu menyelesaikan masalah, manfaat. Tapi saya kadang-kadang kecewa juga dengan setengah pihak yang menganggap perniagaan secara online ni berisiko tinggi. Sebab dia kata tak ada kedai. Sedangkan kita lihat betapa banyaknya kedai hari ini tutup. Tak ada kedai lagi bagus, tak ada nak kena bayar dia apa punya, bulanan. Dia tak pening untuk tentang dia punya overhead. Overhead, ya. Sebab dia boleh buat secara online. Kedai kalau dia sewa ni buat store je. Dengan buat tempat operation untuk bungkus, packaging barang sahaja. Faham. Tidak perlukan orang kata motor and brick untuk nak start bisnes pada hari ini. Tapi ini kadang-kadang setengah institusi keuangan mandang sebab dia tak ada bangunan. Ini berisiko tinggi dan kita tak ada support sebenarnya. Dan saya setuju dengan Siraj kata sepatutnya hari ini at least lah kerajaan memandang mengambil berat tentang mereka yang terlibat dengan bisnes online yang hari ini kita tengok ketika PKP, Amazon dan semua company teknologi yang menggunakan platform online untuk buat bisnes meningkat berkali ganda. Yes, betul. Itu sepatutnya membuka mata kita semua, especially rakyat Malaysia hari ini untuk melihat even konsert hari ini pun secara online. Even masa saya pergi US tahun lepas AG, dia orang buat perlawanan football menggunakan VR. Dia macam real, you tengok dalam stadium, you duduk seat mana, you akan bayar ikut seat mana you duduk dalam VR tu. Wow. Yang paling mahal apa kalau konsert? Backstage. Okey. Itu yang paling mahal. Ada VR backstage. Dia ada VR backstage. So dia buat secara online global seluruh dunia. Wow. Dan saya berfikir satu hari nanti saya akan buat kelas macam tu. InsyaAllah. Dan nampak kita macam depan-depan. Betul? Dan tak perlu nak berkumpul pun. Semua orang boleh berniaga secara online dan di mana-mana pun dia orang boleh belajar. Tapi tadi Najib Asadok ada cakap tentang trust Datuk Seri, kepercayaan. Datuk Seri adalah orang yang paling tepat jika saya ajukan soalan mengenai kepercayaan. Pertama, kepercayaan orang terhadap produk Datuk Seri. Kedua, kepercayaan pekerja-pekerja Datuk Seri sendiri. Dan yang pasti mungkin orang cakap tu founder, bukan founder tetapi mereka yang menguruskan perniagaan Datuk Seri untuk kekal bersama dengan Datuk Seri. Apa sebenarnya yang Datuk Seri lakukan? Apa sebenarnya yang Datuk Seri berikan kepada mereka? Percayalah Datuk Seri Vida. Adakah kerana crown, kerana credibility, kerana usaha? Bagaimana Datuk Seri? Mungkin mereka memandang saya daripada kerja keras yang saya buat. Maknanya saya jenis hands on, tidak menyerahkan kepada mereka dan saya bersama dengan mereka. Kalau orang kata kalau big boss ni dia tak buat benda kecil-kecil, tapi pada saya buat semua, saya lalui bersama-sama mereka sebab dalam keadaan macam pandemik hari itu kan, pada saya untuk perniagaan online satu hikmah besar yang you nampak ataupun tidak yang sepatutnya ialah maksud bukan nak bersyukur dengan keadaan pandemik itu, tapi dia ada hikmah. Ada hikmah dan saya rasa dia orang memang melonjakkan sale yang sangat banyak. Semua kata kedamah tu kayak Allah. Mungkin sale demo 10 tahun tak banyak tu tapi 3 bulan. Contohnya macam tu. Jadi cara keadaan dan manipulasi keadaan yang you boleh buat ataupun you jangan menyerah ataupun jangan down. Cari saja penyelesaian, cari je jalan, memang akan ada lah. Dan you tak boleh menyerah, tunggu. You kena ada brainstorming lah. Kalau cari kat korporat gak, kita tak korporat keparak ke apa segala tu, kita kena tengok, kita kena kaji, kena tengok segala-gala yang orang lain yang berjaya tu mengapa. Kena kaji. Kalau dia orang tu gagal tu kenapa. Dan kalau dalam konteks bisnes macam saya ni kan, geng-geng kumpulan saya ni dia leka dalam kesenangan dan kekayaan, dia dah malah dah lah. Nak buat apa? Okey dah PT dah ada, okey cukup dah aku makan semua. Maka dia dah lupa untuk meneruskan lagi pengiklanan ke, nak memperbarui produk ke ataupun cara-cara R&D ke, tak ada dah lah. Jadi sebab itulah produk Melayu
dia tak bertahan lama. Paling hidup 2-3 tahun, lepas tu buat produk lain. Hit and run pun banyaklah dalam produk, dalam konteks seangkatan dengan golongan orang yang menego produk ni lah. Jadi mereka tak kisah. Pada saya pula sayang brand. Value pada brand saya itu. Datuk Seri, macam mana Datuk Seri memberi kepercayaan kepada mereka? Yalah, pekerja ramai. Kadang-kadang ada yang buat hal, ada yang lari. Tapi percaya. Maknanya tanggungjawab yang Datuk Seri berikan, Datuk Seri percaya dia boleh buat. Okey, mereka ni kita bagi imbuhan lebih lah. Kadang-kadang gaji lebih pada Naja Bank. Buat demo gaji. Wow. Kita jangan duk ambil kat kita je, bagi kat dia orang jugalah. So dia orang ni based on target, based on achievement, based on apa dia orang punya KPI yang dia orang boleh dapat. So kita bagi. Bagi tu wah terkejut dapat banyak. And then bila dia terkejut banyak tu, dia kena remain lah, dapat banyak mana semua tu dia kena buat lah. Jadi saya ni macam konsep majikan pun ya, ibu pun ya, kakak pun ya, menasihati dengan pelbagai cara, dan mereka tengok bagaimana saya struggle untuk nak berdiri lagi lah. Orang kata dalam keadaan 10 tahun, 20 tahun saya berniaga ni. InsyaAllah. Pandang yang lain mana lagi tak ada, tak apa pun ada dah. Dan saya pula nak main konten-konten kan. Saya lah ni nak main konten-konten, orang suka tunjuk barang-barang mewah. Tapi saya banyak membeli pun menyorok je, tak tunjuk lah. Apabila kita muhasabah diri. Menyorok ke? Menyorok lah juganya. Lah menyorok dalam ni. Terlepas-lepas ada lah sikit. Ada lah sikit. Kena tunjuk juga. Baru orang yakin. Orang desire benda-benda gitu. Betul. Tapi ada orang cakap kita riak. Tapi kalau tak tunjuk tu pun tengok ke apa? Kan kalau tak tunjuk orang cakap, ya ke berjaya, tengok tak beli pun orang kemas, tak berjaya. Jangan kemas, saya kedai mah ada telaga emas deh. Telaga emas sebab apa Najib? Saya tengok orang jual emas tu, Allah kaya sedap. Saya pun bong aku nak niaga emas. Okey. Buat niaga emas. Masih hari ni, tapi strateginya macam mana bila saya invest dengan emas? Ya Allah, modal 10 juta dapat untung 1%, 2%, 3%. Sebab persaingan harga yang sangat luar biasa dalam industri emas. Yes. Pula kosmetik untung banyak tapi iklan kena kuat. Emas pula PT modal banyak boleh untung 1%. Macam mana saya dah invest ni? Maka saya kata tak apa, aku kena cara macam ni. Ada strategi kita lah, insya-Allah macam tu. Tadi Datuk Seri ada cakap, Shiraz, Datuk Seri ada cakap berkaitan dengan memberi. So bagaimana Shiraz untuk meyakinkan kepada klien yang ada keuntungan yang bakal anda perolehi, walaupun perniagaan yang Shiraz usahakan ini adalah satu perniagaan yang kita tak tahu, kan? Maknanya di hadapan baru kita tahu jawapan dia. Berbalik pada soalan tadi, Shiraz meyakinkan klien, okey, untuk ialah nak bisnes, kita pakai duit dia ni. So sama juga dengan situasi penonton sekarang, kita nak meyakinkan orang untuk keluar duit, invest, dan kita usahakan. Bagaimana tu agaknya? Bila kita buat event untuk klien, dia lebih mudah sikit lah. Macam mana kita convince klien tu, apa yang kita janjikan tu, kita deliver lagi banyak daripada apa yang kita janjikan. Baik. So klien pun suka. Tak rugi ke kita? Kita kena manage that profit margin lah. Tapi selalunya bila kita buat quotation ke apa ke, kita ada sikit allocation untuk untuk kita lah, untuk company kita. Bukan untuk kita. Contingency. Oh, right. Just in case ada benda-benda yang kita kena tambah apa, memang kita ada budget sikit. So, to answer your question, kita kena bagi lebih, macam konsep sedekah tu. Alright. Even dalam basically benda tu sedekah, tapi sedekah in a business way. Selalunya bila saya buat business, saya nak buat business long term. Bukan saja dengan klien, dengan supplier. Itu penting. Padahal bila kita buat konsert tu, kita ambil duit fans tau. Orang datang konsert ni, dia nak tengok idola dia. Dia nak experience tu. 2 jam ke atau 3 jam yang mereka berada di dewan tu, dia nak dapatkan kepuasan. Basically kita jual experience. So dia kena dapat experience. Bila dia balik tu, best lah konsert ni. Lain kali Shiraz buat projek, saya nak pergi. Basically ramai yang datang balik konsert kita sebab dia tahu quality production kita, artis kita yang kita produce memang luar biasa lah. Maknanya dekat situ cara kita hook, kita tackle. Exactly. So ini boleh dijadikan sebagai satu metafora lah. Kononnya anda penjual kek yang pasti customer belum makan lagi kek tersebut. Betul. Tapi anda perlu duit customer itu. Yes. So nilai
wang itu akan berbaloi jika customer dapat kek itu, makan dan menikmatinya. Betul. Jadi apa lagi agaknya tips yang boleh kita kongsikan kepada penonton-penonton, sebab saya percaya ramai yang nak memulakan perniagaan, ramai yang takut bagaimana untuk menghadapi rasa ketakutan tersebut, nak langgar dinding ke, kena patah balik ke, nak kena pecahkan ke dinding tu, macam mana Shiraz? I rasa yang paling penting you kena hands on. You kena tahu macam bila kita buat bisnes, kita ada different division. Kita ada marketing, kita ada production. Jangan buat seorang. Kita ada sales. Kita jangan buat seorang, tapi kita kena tahu semua aspek perniagaan. Macam saya tahu kalau orang tu tahu buat sekali, saya cakap dengan dia 5 minit, saya boleh tahu. Jangan cakap 5 minit, 2 minit saya dah tahu dah tahu orang ni tahu buat kerja ke tak boleh buat kerja. Alright. Nombor 2, team yang you ada tu adalah sangat-sangat penting. Shiraz Projects has come sampai sekarang ni pasal team saya. Semua saya keluarkan konsep apa kita nak buat semua, tapi ini semua berkat usaha team saya. Production director saya dah bekerja dengan saya 18 tahun. Even team yang baru join sekarang, semua ni mereka yang buat lah. Actually saya lead je. Shiraz Project is what it is today is because of them. Okey, Dek, kerana tim Shiraz ada katakan tadi, Najib sebagai seorang sifu jugalah kepada peniaga-peniaga baru, beginner. So nak assign, nak create one team, satu perkara yang susah juga dengan modal yang mungkin tak ada. So apa yang perlu dilakukan? Nak joint venture ke, takut, tak percaya dan juga sebagainya? Saya pun ketika mula-mula start bisnes ni kan Eji, saya start secara serius lah kan. Saya tak percaya orang. Saya tak berani nak ambil orang yang, sebab kita buat berkenaan tentang training kan. So saya tak percaya ada ke orang yang mampu buat macam aku buat. Kan? Tapi benda tu menyebabkan kita struggle, kita tu macam tak membuahkan hasil yang kita nak. So last kali saya fikir satu konsep yang sepatutnya kalau kita bawa seorang masuk ke dalam tim kita, kau jangan fikir kau yang bayar gaji dia. Semuanya dia datang daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dia masuk company kita, rezeki dia dah ada. Kita ni hanya macam Allah Ta'ala ambil kabel, connectkan kita, lalu kat dia. Tapi masalahnya kita tak berani nak connect the kabel tu. Kita rasa kita ni berperanan macam Tuhan pula. Macam kau pula menentukan rezeki orang. So tak boleh macam tu. So saya buang benda tu, ketakutan Macam saya. Macam mana nak buang? Saya fikir tentang aku mesti kongsi rezeki dan first ambil je orang. So saya ambil orang, kita interview betul-betul, kita tanya adakah value dengan kita sama. Kalau dia orang datang ke company kita, agak pelik sikit sebab dia kena melukis. Melukis. Alright. Sebab dengan lukisan tu kita tahu karakter dia. Kita boleh kenal siapa dia. So itu cara macam mana kita pilih lah. Okay. Then kita ambil dia dan saya tengok setiap kali kita improve AG, rezeki tu sale kita pun meningkat. Contoh macam sebelum daripada PKP kita ada lebih kurang 20 orang team saja sebenarnya. Tapi sekarang kita ada lebih 60. Wow. Okay. Dan kita juga ada trainer yang mengajar, yang hari ni ada beberapa kelas yang penting. Kalau saya tak ada, trainer saya mengajar. Dan apa komen daripada feedback pelanggan kita, dia kata cara diorang ni mengajar sama. Even kadang dia komen, lawak pun sama dia cakap. Saya kata yes, itu yang memang kita nak duplicate. Sebab bisnes kita adalah training. Kita tidak ada produk yang kita nak buat. Kita dalam bentuk perkhidmatan. So kita mesti latih. Dan kalau tanya tentang macam mana kita latih dia, prinsip asal yang kena pegang adalah sabar. Kena bersabar. Yang kita latih ni manusia. Kalau yang datang kerja kita tu malaikat berkepak, senang sikit. Tapi yang saya manusia yang macam-macam ragam. Tapi sebenarnya dia nak kita dengar dia, dia nak kita train dia, jaga kebajikan dia. Maknanya kalau kita nak mulakan perniagaan, kita tak yakin, modal tak cukup, kita ada kawan untuk at least share. Is it okay, Najib? Tak, pada saya satu kita kena ada circle kita lah. Sebab kita founder. Team kita tetap team. So kita kadang-kadang perlukan juga kawan-kawan yang saling memahami cabaran dan struggle dia. At least kita dapat support daripada kawan-kawan ni. Dan kedua, of course kita kena banyak spend masa dengan team kita. So bila kita spend masa dengan team, ada banyak benda yang sebab dalam bisnes AG kita nak buat macam-macam benda. Tapi kalau kita tak membebaskan diri kita daripada benda yang orang lain patut boleh buat, dan kita tak percaya team kita buat, sampai bila-bila pun kita akan duduk kat situ je. So kita tak boleh nak keluar, nak travel, kan, nak pergi cari ilmu yang lebih besar lagi sebagai founder. Kalau kita tak train team kita daripada sekarang. So penting untuk ada team. Datuk Sri Vida, ada soalan di Facebook mengatakan, Datuk Sri tak puas-puas ke? Okey, sebagai, saya rasa berbalik rentetan daripada soalan ni, kepuasan itu
jangan diletakkan sebagai satu benchmark, Datuk Seri. Apa pandangan Datuk Seri? Yes, pada saya saya tak dapat lagi ultimate satisfaction yang saya nak dalam apa saya nak katakan, saya ni founder ke, celebrant ke, ataupun selebriti. Saya penyanyi, orang lain menyanyi sesuatu lagu tu pun dah boleh macam melevelkan dia sebagai apa? Selebriti ke, penyanyi ke apa tak. Saya ni berlakon, ada gapa, ada berlakon. Semua ada. Semua Datuk Seri try. Semua. Tetapi tak dapat lagi apa yang saya punya goals lagi lah pada saya. Masih lagi masih mencari ke, ataupun Datuk Seri dah nampak sebenarnya tapi tak dapat. Apa benda aku nak buat ni? Ya, saya sekarang ni nak kalau kata gak nak macam duduk diam, kita buat sikit-sikit spark dia besar macam tu. Taklah saya macam bergedik bergapo di atas stage, di atas ranjang televisi ke bergapo. Contoh tak. Ini saya gedik-gedik ke bergapo jadilah saya, tapi sekarang ni saya nak satu benda yang biar produk itu bercakap, biar produk ini yang tak payah saya ni belakang tabir je, saya nak macam tu lah. Tapi dia tak jadi lagi. Saya cuba dah buat macam tu, saya dah macam upuh orang lah pergi cakap TV, upuh orang tu, dia tak jadi. Dia macam seolah produk saya ialah saya dan saya kena cakap. Itu yang saya kena keluar daripada benda macam ni, yang saya kena usahakan cara macam mana. Baik, faham. Orang lain menego tak ada duduk token-token tu ubik setengahnya, tapi saya kena tu ubik baru dia jadi sip, baru jadi pitih, bagai jadi. Begitu. Datuk Seri tak berbalik rentetan dengan Najib As-Sadok punya soalan tadi. Tak percaya dengan orang ke? Percaya, tapi saya dah buat tapi tak jadi. Tak jadi lagi for the time being lah. Mungkin cara macam mana saya tak tahulah. Pakai maskot pun saya dah buat maskot dah. Buat maskot supaya Datuk Seri Vida punya maskot tu lagi tak jadi juga lagi. Tak jadi, dan saya punya nak keadaan macam tu. Dan apabila macam tu seperti Najib cakap lah, kita nak berjalan. Lagi Siti sana lah ni punya tak lagi jalan tak. So kena buat lah. Lepas ni kita nak jalan, nak apa semua takkan. Kalau saya pergi jalan pasal tu bisnes tak jalan. Baik. Kita nak semua jalan apa semua. So kena cari jalan, value, dan sebab saya melihat setengah-setengah produk tu dia pakai dia punya ambassador, tapi saya daripada awal mengining pun lagi saya start dengan ambassador tak memang menjadi. Tak ada ambassador. So lagu mana caranya saya memang sentiasa berdoa, sebab itu yang saya nak, dan saya telah push Cik B pula sekarang ni sampai jadi pelakon dah tiba-tiba apa ni tahu tengok Cik B. Jadi assistant heroin, lebih pada heroin dah. Tiba-tiba lelaki kirim atu hair kau apa dia tadi. Ada. Tapi saya rasa apa yang Datuk Seri lakukan memang wajar, kerana penonjolan Cik B adalah anak-anak Datuk Seri sendiri, dan bisnes adalah bisnes Datuk Seri sendiri. InsyaAllah Datuk Seri pastinya sebagai orang luar nak melihat bisnes tu jatuh kepada anak untuk diteruskan. Siapa lagi yang nak menguruskan bisnes tersebut? Tapi dia tak say. Siapa kata tak say? Dia orang lah, dia tak nak, dia nak bisnes dia sendiri. Itulah. Dan sekarang kita nak bertanya kepada Shiraz, kalau macam Datuk Seri pelbagai bidang bisnes Datuk Seri cuba, berlakon, menyanyi, modeling, barang kemas, kosmetik, apa lagi Datuk Seri? Macam-macam. Tudung. Homestay, stay resort tu, Allah menyakit belaka tu. Jadi bola sepak punya presiden punya juga. Ya. Tu pun nyakit juga pewa-pewa hidup. Allah, berat. Okey. Shiraz lain, satu je. Apa yang membuatkan fokus satu? Untuk yang menonton juga. Sebab saya ada dengar juga usahawan-usahawan yang berjaya, dia cakap okey, kalau nak mulakan perniagaan, mulakan dengan 3 perniagaan. Saya rasa saya tak setuju. Ini untuk pandangan peribadi saya lah. Mungkin yang lebih arif lebih tahu, tapi untuk pandangan peribadi, sebab kalau nak satu pun kita tak fokus, tunggang terbalik, ni nak settlekan lagi 2. Tapi untuk Shiraz sendiri bagaimana untuk memulakan perniagaan? First kali kita kena stablekan satu bisnes dulu. Macam Datuk Seri Vida, kosmetik dia dah memang dah stable, dah terkenal. Shiraz Projects ni masih saya rasa belum stable lagi. Dan belum stable lagi. 20 tahun belum stable lagi. Apa yang membuatkan Shiraz cakap macam tu? Orang lain cakap, "Ui, ini power ni." Macam saya kata tadi, orang dari luar nampak lain. Alright. Bila you buat benda tu baru you tahulah. Tapi as a boss, wajar ke cakap macam tu? You kena face the reality. You tak boleh menafikan. Ya. Ada orang dia takut nak tunjuk-tunjuk lagu ni, dia kena tunjuk senang, berjaya, kaya. Kan? So ini pahit yang kena telan dan betul. Alright. So macam saya kata tadi, actually tahun ni was supposed to be a good year. Tahun ni dah kira stable lah. Dengan pandemik ni semuanya down the drain lah.
semua show tahun yang kita plan tahun ni kita terpaksa tunda ke tahun depan. Kita ada 35 show tahun depan. Dan kita harap tahun depan menjadi. Kan? So hopefully kalau semua menjadi, itu dah consider stable lah. So kalau nak perkembangkan bisnes pun, actually kita dah start perkembangkan, tapi on a smaller scale. Kita ada talent management. Dengan kita nak beli equipment kita sendiri. Setiap kali kita buat konsert, kos paling tinggi artis, kedua production. So tahun lepas je sewa production je dekat 4 juta kot. So kalau setiap tahun kita buang 4 juta macam tu je, memang basically itu profit kita lah. So next kita nak masuk lah beli equipment kita sendiri lah. So walaupun kita perkembangkan bisnes yang bersangkut paut. Yalah, macam keadaan pandemik COVID-19 ni, yalah kalau satu bisnes in case anything happen seperti yang berlaku sekarang, kita tak ada backup. Betul. So adakah itu akan membuatkan kita terkontang-kanting, terpelanting, terlepek macam kain buruk? Hakikatnya kita takut apa yang berlaku dengan tak adanya backup kita ni, Syiraz. Yes, backup tu penting lah. Actually even pun kita pun buat kesalahan tak ada backup. Masa awal tahun ni banyak dah keluar duit, bayar deposit, venue, artis. Kita tak expect lah pandemik ni. So few months tu susah jugalah. Nasib baik ada dapat beberapa projek. Ya, walaupun dah 20 tahun dalam industri, maknanya mengaku tak ada backup itu merupakan satu... Kena ada backup. Kena ada reserve paling kurang 6 bulan. Paling kurang. Jadi Najib, macam mana nak mendidik mereka untuk adakan backup ni? Backup tu okey, mungkin ramai yang tak faham. Boleh kita jelaskan, mungkin boleh jelaskan kepada saya lah. Saya tak nak tunjukkan kepada yang menonton. Saya sendiri katakanlah saya tak faham. Backup apa yang perlu saya ada untuk memulakan satu-satu perniagaan? Saya dapati macam ni tau. Bila saya melihat usahawan yang saya bimbing ni, kebanyakan diorang bila berniaga, dia berniaga je. Bila menentukan harga, suka hati dia. Dia rasa dia untung, dia rasa. Tapi bila kadang-kadang saya ada few usahawan yang saya coaching, direct, personal, one to one. So bila saya tengok kenapa dia masih lagi tak capai dia punya impian, tak capai, tak melunaskan tanggungjawab. Bila saya cek dia tak ada duit. Bisnes dia duit masuk, duit keluar. So account dia bukan account simpanan. Itu account laluan duit. Okey. Duit lalu je. Tapi bila saya kata cuba you present kat saya, berapa you dapat daripada kilang? Berapa you tolak pada ejen? Berapa ejen jual? Dan ada usahawan yang saya tengok, bila kita kira keuntungan dia tak sampai 77%. Kasar tau, bukan net. So saya terpaksa menyekolahkan diorang ni macam mana nak kira. Sebab saya memang orang numbers. Alright. Saya orang yang pentingkan tentang kau berniaga banyak-banyak, tapi kalau kau tak boleh buat untung, kau tak boleh nak capai benda, tak boleh. So ada usaha yang kita betulkan dulu dia punya costing. So bila dah betul, dia buat balik, dia fly. So dia boleh bagi reward pada ejen dia ke stokis dia. Okay. Kedua, saya suruh dia simpan duit. Maknanya ilmu ni lah adalah backup. Betul. Saya tak nak dia orang, saya dah tolong dia berniaga, dapat duit tapi dia tak ada duit. Ada beberapa orang usahawan yang kita tolong tengokkan financial dia. Even ada yang dalam masa 3 bulan dia boleh simpan 1 juta hard cash. Wow. Sebab kita nak jaga dia. Kita tak nak dia buat bisnes dan yelah kita nak dia daripada kosong. Kita mengasuh dia. Tiba-tiba dia tak jaga duit tu. And then nanti yang salah siapa? Salah Najib juga. Yalah, dia berguna. Tak ada salah orang lain. Najib Asaduk. Okay. So saya tolong jaga. Okay, you must have a saving, simpan, cash flow. You kena ada reason macam Siraj kata tadi 6 bulan. Sebab pandemik baru ni betul-betul menguji, memberi kita testing. Kekukuhan bisnes kita. Even kita sendiri pun mengambil pengajaran tu dan kita sentiasa simpan, reserve. Alhamdulillah saya dah berniaga daripada awal sampai sekarang. Even kita tak pernah bayar gaji lewat walaupun sehari. Kita bayar, itu adalah hak orang. Kita kena jaga hak orang. Allah Ta'ala akan kembalikan hak-hak kita berkali ganda insyaAllah. InsyaAllah. Dan itulah dia antara sedikit sebanyak perkongsian yang kita berikan kepada anda semua. Saya harap sangat ini dapat memberikan manfaat untuk kami berada di sini. Dan Datuk Seri tadi macam tengok Najib Asaduk macam ada soalan dia nak tanya. Saya nak ni macam gaji orang tadi dok. Walau lewat sehari dia akan menjadi titik hitam yang akan bawa sampai bila-bila. Jangan sekali-kali macam majikan ni kan nak pergi lewat gaji. Awal tak apa, lewat tak boleh. Dia akan jadi huduh kita. So walaupun selama ni cantik ke apa, tapi lepas lewat sehari, macam saya pun dekat 20 tahun niaga, tak pernah lewat walau sehari. Tetapi adalah satu hari tu sebabnya dia public holiday jatuh-jatuh, dia jadi kita bagi gaji 7 hari bulan.
So dia jadi lapis tu, dia jadi macam Allah lagu ni penangan dia. Ya Allah ya Tuhanku. So saya tanggungjawablah Datuk Seri Shiraz dan juga Najib As-Sadoq, tanggungjawab sebagai seorang majikan itu sangat penting kerana mereka kerja, mereka perlukan kredit, mereka ada komitmen untuk mereka hadapi. Okey, dan mungkin di kesempatan ini Datuk Seri ataupun Shiraz ataupun Najib sendiri, memandangkan kita berada di penghujung-penghujung ini, sebenarnya kita mulakan dengan Shiraz lebih dahululah. Apa nasihat yang sangat berguna, tak kisahlah katakanlah seorang itu baru menceburi dunia perniagaan di usia muda, awal 20-an, mungkin ceritanya berlainan dengan memulakan perniagaan di usia pertengahan ataupun 40-an kerana situasi pandemik sekarang. Perlukah dia terus agresif untuk memajukan perniagaan mereka ataupun ada step by step yang perlu mereka lakukan? Bagi saya, age is just a number lah. Kalau you tengok ke KFC pun, dia start umur dia 50 lebih kot. So, yang paling penting tu prinsip perniagaan tu. Itu yang paling penting. Umur atau pengalaman tu kurang penting lah. Yang penting tu kita kena ada wawasan apa kita nak buat, apa kita nak achieve, apa objektif kita sebenarnya. Itu yang paling penting sekali lah. You nak buat ni untuk diri you sendiri atau family you atau untuk industri, itu yang paling penting. Itu yang akan jadi selalunya bila saya nak buat decision, saya akan tanya apa objektif kita. So, once you tahu objektif you, decision you akan base pada objektif you. Katalah objektif you nak bantu keluarga you. So, setiap pagi you bangun, drive tu adalah untuk keluarga you. Big why kita lah. Yes. So, I think, objektif tu yang paling penting lah. Yang lain tu semua akan datang. You kena start. Saya sambung soalan tu kepada Najib As-Sadoq. Macam mana untuk kita memulatkan objektif itu sebagai satu usaha kita untuk terus maju ke hadapan? Nak membulatkan objektif tu. Dia cabaran dalam bisnes adalah, macam saya katakan, bila kita mulakan bisnes sebab kita nak membantu family kita, keluarga kita. Sometimes benda tu dah tercapai. Contoh katalah macam saya dulu nak belikan mak rumah, dah beli dah. So bila dah beli tu, drive dah capai, dia macam dah ceiling lah. Dah habis dah. Dia punya in game. Satu benda yang saya belajar kat sana adalah kita kena sentiasa renew kita punya game. Kita dah main peringkat daerah, sekarang kita dah masuk negeri. Negeri pergi kebangsaan baru pergi international. Tapi kita main liga kampung je. So kita menang pun menangnya orang kata tak bermaruah. So kalau kita nak berjaya dalam bisnes, ada zat sikit lah kan. Sakitnya ku di sini, aduh. Dia kena mencapai satu tahap yang big why kita bukan sekadar keluarga lagi dah, Haji. Macam saya ada 60 orang di bawah saya, tim saya yang saya perlu bantu dia penuhi apa yang keluarga dia nak capai. Di bawah saya juga ada beribu usahawan yang saya bimbing. Kalau lebih kurang ada dalam yang kita bimbing secara close, ada lebih kurang dalam hampir 1000 sekarang. Yang kita bertanggungjawab untuk adakah dia capai matlamat dia. So saya tak boleh senang. Saya masih lagi buat FB Live setiap pagi. Setiap petang. Setiap malam. Awal dulu sampai sekarang? Daripada dulu sampai sekarang saya masih buat. Dan saya train pula tim saya untuk buat benda yang sama. Walaupun kadang hasilnya bukanlah 100% sama. Dapat separuh pun dah okey. Alhamdulillah kita juga bertekad untuk bantu, insya-Allah. Program kita hujung tahun ni kita nak bantu 30,000 orang usahawan AG untuk satu event online tu lah. Dan itulah benda yang menjadi drive saya, kenapa saya boleh bangkit. Even pagi-pagi hari ni pun saya bertolak dari Keluang lebih kurang pukul 6 pagi. Oh, ni dari Keluang ni? Daripada Keluang Johor. Allahuakbar. Dan lepas ni saya kena balik sebab malam ni saya ada sesi live pula dengan kita balik? punya fans kita. Ke Keluang balik? Yes. Allahuakbar. Hati-hati kita memandu. InsyaAllah. Kalau letih rehat, tapi ada driver kan? Ada. Datuk Seri, setelah disambung Shiraz, Najib As-Sadoq punya cerita, sekarang ni kita nak tahu, minta tolong Datuk Seri share bagaimana Datuk Seri mengekalkan momentum Datuk Seri agar terus berada dalam industri, bukan saja untuk Datuk Seri, untuk penonton-penonton semua, agar mereka juga ada semangat seperti Datuk Seri Vida. Okey, jangan sekali-kali kita rasa apabila kita diuji dengan cabaran tidak dapat mencapai apa kita nak, maka kita collapse, kita rasa dah give up, kita hopeless. Jangan mudah hopeless ya, sebab hopeless itu kalau you buat dengan cara you bangkit dengan cara lebih kreatif, lebih less lah. Saya sekarang less is more. Saya nak orang saya tak nak orang tengok mesti dengan beling ke apa. Saya cuba tak beling. So saya cuba tak beling, saya kena putihkan diri. Putihkan diri buat R&D produk tapi jadi. Gitu. Jadi putih seluruh tubuh saya. Jadi kalau macam sekarang ni orang nak, kalau dalam konteks saya punya ni dia nak berkesan selamat jadi. Jadi
saya tengok dalam skop saya lah ya. Jadi kita nak orang percaya pada kita, orang dah percaya, dah bagi kepercayaan sejak 10 tahun kat saya. So saya nak gunakan trust mereka itu untuk percaya, guna balik produk saya walaupun berlambak produk-produk di pasaran banyak sangat dengan pelbagai cara periklanan yang fight lah. Macam-macam lah. Macam-macam. Ya, kadang-kadang saya terasa sebab pengiklanan kalau tengok di media sosial tu, akak kaki akak berapa segala. Akak berapa segala. Jangan. Macam tu. Orang kata kalau ada lagu tu, ini periklanan cara lucah macam itulah. Dia sebab sampai tiada batasannya. Tiada terkeluar batasannya. daripada batasannya. Kadang-kadang sampai anak-anak semua pun terbawa-bawa benda macam tu. Saya jadi takut. Janganlah macam tu. Tetapi dalam nak grab kepada peluang dan nak buat bisnes itu sampai ke tahap itu, tak dewa lah. Dia mau buat macam tu. So tapi dia dapat lah. Tapi tak perlulah sampai ke situ. Kita ada adab, kita ada etika bukan? Tak kira, yang penting fulus, duit masuk. Ada yang macam tu banyak sekarang ni. Kalau kita tengok di media sosial. Jadi kita yang konvensional ni tidak terikut-ikut tu. Astagfirullah, janganlah kita macam tu. Tapi orang memuja yang benda begitu. Orang suka benda tengok benda pelik. Orang suka tengok benda yang orang tak pernah tengok. Walaupun negatif ke apa, itu tetap periklanan. Orang kata. So nak maintain apa semua, kita dengan yang so-so gini, cabaran lagi lah. Macam mana dalam keadaan so yang kau selamba je cakap kau atau dengan karakter kau ini nak pergi kepada orang yang selok kain. Selok kapal, orang pergi selok kain dululah. Contoh. Jadi itu cabaran jugalah kan? Cabaran. So kena ambil cara yang terbaik. Walau you tak dapat dengan cepat, ada hikmah you tidak cepat dah capai kejayaan itu. Betul. Janganlah nak pergi ekspres tetapi akhirnya kalau kau jatuh, lepas ni selok ngango. Gitu. Jadi pergi secara maintain, naik secara gradually naik, maka you lebih bertahan. Macam saya naik gini. Tapi ada satu ketika saya rasa 2 tahun bila tak iklan tu, bisnes pun turut terjejas. Sebab iklan pun masa tu pun memang tak ada orang iklan. Lonis tak orang iklan balik. So saya pun masuk dalam kelompok nak iklan balik. So just go with the flow. Tapi si pitih tu, kalau apa-apa terjadi nanti pitih tak ada, berat juga. Backup itu sangat penting. Backup sangat penting. Pitih kau ilmu kau berapa memang kena letak di atas dan kreatif idea, carilah ilmu. Najib ada banyak coaching di luar, coach di luar sana memberikan perkhidmatan untuk membimbing anda jadi usahawan. Macam saya ni usahawan tak dibimbing, pitih berceceh kot alahai pun ada juga. Faham. Habis pitih kot lain. Tapi tak apalah, itu yang saya kata saya muhasabah diri. Akhirnya saya akan bangkit dengan satu benda yang ada yang terbaru lah ni? Ada. Simpan dulu. Tunggu. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih sekali lagi kepada Najib As-Sadar selaku Ketua Pegawai Eksekutif Momentum Internet Sdn Bhd. Terima kasih kepada Shirazdin Karim, Ketua Pegawai Eksekutif Shiraz Project Sdn Bhd, dan juga Datuk Seri Dr. Hajar Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia yang hadir sudi berkongsi pada hari ini. Dan sejujurnya ini adalah perkongsian yang sangat ikhlas daripada mereka. Tidak ada sebarang bayaran yang mereka kenakan. Ini betul-betul keterujaan kami, ini kami berikan juga kepada anda yang menonton. Dan insya-Allah kita doakan apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan manfaat, dapatkan memberikan anda ilmu dan dapat menggerakkan kaki anda maju ke hadapan. Semestinya yang buruk tu daripada saya minta maaf, segala kekurangan yang baik daripada Allah Taala. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Webinar cool. Assalamualaikum.